A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua kita sihat dan tenang serta bahagia hendaknya. Okey. Jadi saudara Andrew, subhanallah, dah masuk sahabat lah. Dari Zahra jumpa lagi. Alhamdulillah. Syafina tadi dah, Soraya, Josie dan Senda. Jadi insyaAllah kami nak cuba ingatkan semua hari Ahad macam tu sepatutnya semua orang agak lapang lah. Melainkan saya dah lagi nak pergi church lah. Saya dah pergi church lagi lah. Hari Sabtu hari Ahad lah. Jadi kita hari Ahad macam tu, kita santai-santai, kita tambahkan ilmu untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami message group dulu. Okey. Kalau ikut pendaftaran kita ada lebih 70 lah. Lebih 70 orang dalam grup kelas tu. Jadi tapi yang berdaftar baru 20 lebih orang. Jadi kalau ada yang belum lagi isi Google Form, kami harap dapat bagilah maklumat ya supaya kita di Hidayah Center Foundation memang secara rasmi ambil kita akan menyantuni kita sepanjang tahun tu. Okey. Jadi enter. Right. Saudara Andrew dan Angga lah, komputer kami yang uzur lah. Okay, masih guna komputer personal. Okay, umur 2012 dah 9 tahun dah masuk sekolah rendah dah. Komputer dah. Okay. Alright. Harap bunyinya jelas. Mungkin awal-awal tu sementara kita menunggu Ustaz Syahrul kita masuk, mungkin kita boleh sembang-sembang kalau ada nak soal ke apa ke. InsyaAllah kita boleh sama-sama berbincang. Subhanallah. Okay, saudara Andrew, temu janji kita esok kalau kita nak jumpa. Okay. Waalaikumsalam. Subhanallah. Jadi mungkin ada mualaf situ yang pernah lagi tahu apa yang dimaksudkan dengan Assalamualaikum dan apa yang dimaksudkan dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kata Faizal Tahir. Assalamualaikum dunia, kata Faizal Tahir. Bermaksud salam sejahtera lah kamu. Kamu kum tu maksudnya untuk kamu semua. Untuk kum. Kalau hanya seorang je sebenarnya Assalamualaikum. Dan cuma kita asyik dibiasakanlah. Jadi kita cukup dengan Assalamualaikum. Tapi ka tu untuk lelaki. Kalau perempuan Assalamualaiki. Kalau Assalamualaikum untuk semua. Jadi tu maksudnya tadi kita mendoakan orang yang depan kita tu selamat sejahtera. Selamat sejahtera daripada keselamatan yang dapat diberi oleh siapa? Keselamatannya hanya diberi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah kita dapat nak doakan, nak bagi salam tu kepada yang bukan Islam, yang belum Islam. Sebab macam ni kita nak doakan kesejahteraannya sedangkan dia belum menyembah Tuhan yang satu. Jadi hujung pangkalnya kita tahu bagi saya yang belum lagi diberikan hidayah untuk kembali kepada Islam dengan melafazkan 2 kalimah syahadah, kan? Tiada keselamatan baginya di akhirat. Kita boleh doakan keselamatan di dunia, tapi keselamatan di dunia ini kalau di mana kita ikut apa yang diperintahkan Allah, kan? Makan jaga, saya dah berpuasa, nak kita tu saya dah berpuasa, nak makan aja makin besar lah. Jadi saya dah berpuasa, saya dah mengeluarkan zakat, saya dah mengeluarkan sebahagian daripada rezeki kita. Kita tak mampu, kita tak kaya, tapi kita bantu orang miskin. Jadi masyarakat kita banyak orang yang susah dan sebagainya. Jadi itu adalah sistem yang Tuhan telah ciptakan untuk keselamatan manusia sendiri, bukan sahaja di dunia. Kita ikut perintah Tuhan di dunia, tapi keselamatan kita juga di akhirat. Maksud besarnya salam tu tadi. Subhanallah. Okey, kami gunakan headset sekolah anak kami. Selalu simak kacau atau dah dibeli khas untuk anak beli nak mahal. Kita pun tadi pakai nak super safe. Ni nak kualiti teruk. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kalau suaranya jelas, alhamdulillah kita ada merakam tu. Jadi rasanya dapat ditanggal ulangannya kelak. InsyaAllah. Jap kami nak cuba meyakinkan siapa yang ada masa tu. Siapa yang jap.
Siapa yang berkelapangan, sama-samalah kita ikut sesi top pagi ini bersama Ustaz Muhammad Syahrul. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap? Wah, bunyi macam radio lah tak? Okey, tidak nampak muka lagi ya. Siapa bercakap tadi? Sendar kah? Sendar kan yang bercakap? Bukan. Siapa buka mic tadi ya? Nur Syafiqah? Bukan. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Suraya. Afika. Sis Afika, apa khabar? Tache hao. Alhamdulillah. Wang Shanghao. Okey ah? Semua okey ah? Hao. Pagi yang baik ah? Hao. Hen hao. Okey, sudah makan? Cik Fan sudah? 吃早餐了，喝茶，吃饼干。Asyik. Okey. Kami cari sebenarnya kuih cang yang halal lah. Yang apa dia buat Kak Fika? Sisa lagi ah? Kalau cang halal dia selalu di Pasar Lutung saja ada tu. Halal ada lah, di halal. Pasar Lutung. Malah ada Melayu Kira buat orang tu. Islam buat lah. Oh, Melayu buat. Dia Cina Islam. Saya kenal sebab Okay. masa adik saya yang meninggal dulu selalu beli sama dia bah. Sebab adik kami kenal dia sebab dia tahu kami Islam dia selalu beli ala sana bah. Subhanallah. Okay lah, kelak cek pasal Pekan Lutung lah insyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah Ustaz Syahrul kita belum lagi bersiaran. Kami cuba mesejnya juga lah. Kami pun lupa nak mesej. Syahrul. Harapnya saya dah akan bintang lah. Sebab kami tu serah kepadanya malam tadinya dah okey. Okey Syahrul. Okey, kami sana. Jadi jom kita sembang-sembang Sembang-sembang hari sebagai Muslim. Sembang Muslim. Subhanallah. Kalau petang-petang Bro Syah ada sembang jutawan. Kalau pagi-pagi kita sembang Muslim. Subhanallah. Jadi kerana Allah kita merafakkan syukur sekali lagi kepada Allah SWT. Allah pilih kita untuk kita sentiasa mengingati Allah. Bukan saja kembali kepada hidayah Islam tu tadi, tapi kita tadi terus menerus, dan kita harapkan di penghujung nyawa kita, jangan kelak di hujung nyawa kita dilupakan, kita di Allah takdirkan kita lupa kepada Allah. Jadi rugilah kita kadang orang yang khasyirin, orang-orang yang rugi. Kalau jumpa dalam Al-Quran sebut khasyirin, maka orang-orang yang rugi. Sorry sekejap. Subhanallah, biasa di rumah. Okey. Jadi kembali ya orang yang khasyirin. Jadi kan Allah kita sama-sama memperbaiki diri untuk sentiasa belajar untuk memperbetul diri atas kesilapan kita semua. Jadi kita semua banyak salah, banyak mungkin kita sedar atau tidak sedar apa yang kita lakukan tu sebenarnya salah. Jadi inilah orang yang bertakwa, dia akan cuba belajar untuk mengerti apa yang diajarkan, diperintahkan. Okey. Jadi alhamdulillah saudara Syahrul kita belum lagi ya. Okey. Mungkin ada urusannya, kita bagi masa sedikit Alhamdulillah pagi itu mungkin nak perkenalkan diri, sama-sama kita bertaaruf. Untuk setiap hujung minggu kita berjumpa tapi belum lagi bertaaruf. Okay, saudari Melissa, Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara Jeffrey, Alhamdulillah berjumpa lagi.
Okey, dua sahabat kita hari tu ada Waalaikumsalam. Kami di Bekenu. Bakanu, orang Bakanu Bakanu. jauh Saudara Azim. Jalan-jalan. Bakanu. Bukan jalan-jalan di Bakanu. Bakanu. Jalan-jalan cari durian kah? Jalan-jalan cari buah. Apa-apalah. Jalan-jalan cari buah, cari sayur. Yalah. Okey. Kami perkenalkan kita selain kita yang sama-sama lelaki dengan kita tu ada saudara Andrew juga boleh kenal-kenalan insya-Allah. Saudara Jeffrey tadi seorang Melanau. Kalau saudara Andrew tadi orang Iban lah. Orang Iban Bintulu asal. Tapi dah menetap di Miri juga lah. Dah bekerja, dah menetap di Miri. Sama macam kami lah. Kami asal Kuching. Tapi dah insya-Allah menetap di Miri. Jadi Miri dah dekat di hati lah. Dekat di hati kita, subhanallah. Okey. Siapa lagi nak perkenalkan diri? Saudara Jeffrey kerja di sini. Saudara Jeffrey, kita interview sikit. Mungkin contoh kita kenal-kenal. Sekejap Kerja sendiri kah? Kami pesara dah. Pesara. Pesara? Subhanallah. Umur berapa? 68. Umur kita berapa? Oi, 68. subhanallah. Suaranya bunyi muda. Subhanallah. Kami tu adik gila lah 40. Kami baru umur 40 tak rasa dengan 68 dah jauh lah. Subhanallah. Boleh jadi anak. Saudara Andrew kita kira muda lagi lah pada kita. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kami sebenarnya kerja sebelum tu di Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak. Jadi cikgu-cikgu pencen dalam ofis kami. Dan pengarah kami pun umur 70 tahun dah. Subhanallah. Jadi dah biasa je lah dengan bekerja dan even bercakap dengan Tok. Jadi kami dapat rasakan walaupun umurnya sudah 68 tapi jiwanya masih muda insya-Allah. Daripada suara ajalah. Kami bekas Sarawak Shell. Oh, Sarawak Shell. Subhanallah. Pesara Sarawak Shell lah. Mungkin kenal dengan Pak Cik kami. Pak Cik kami pun dah bersara juga. Namanya Syamsuddin Ali. Kenal? Syamsuddin Ali. Oh, ya. Kami anak buahnya. Kami Prima Villa. Yes, yang tinggal Prima Villa kan? Dia betul. Memang kenal. Kami anak buahnya lah. Kami anak buahnya. I see. Mak kami adiknya. Kenal benar-benar. Mak kami adik kepada Haji Samsudin. Haji Samsudin kira dua dah. Betul. I see. Selain daripada satu lagi yang dalam Shell tapi mungkin zaman kita dah set dah lah sebab ada seorang pakcik kami kerja Shell juga tapi dah masih bekerja lah. Siapa kan? Mungkin zaman kita lah. Adik-adik juga Muhammad bin Ali, ada seorang ni Ahmad Fazuli Ali. Oh ya, sidak dudi lah. Sikit lah. Junior benar lah. Kami pun merasakan dah jauh lah. Okay. Jadi Alhamdulillah. Masih mandu umur dah pergi ke Bekenu. Kita kena driving ke anak driving? Anak Mbak. Anak kami. Okey, Alhamdulillah. Jangan kita sambil Alhamdulillah. Okey, jadi Alhamdulillah kita ada jadi passenger. Subhanallah, VIP, bos. Dah umur macam tak jadi bos lah. Okay. Iyalah. Waktu kita muda, saya dah orang driving kita. Alhamdulillah. Jadi kan Allah semua ditakdirkan Allah SWT. Macam kami sebutkan malam tadi sebenarnya umur tu hanyalah nombor. Walaupun kami tadi umurnya 40 tahun, saya ada jaminan bahawa kami akan dapat umur sampai umur 68 macam Tuan Jeffrey kita. Saya ada jaminan kita si tahu takdir Allah SWT. Jadi kalau orang dalam yang bijak, orang yang bertakwa yang akan mempersiapkan bekalan. Sini kita tu. Setakat yang diketahui lah, kita si tahu je. Belum. Yalah. Kak Fika berapa umur Kak Fika? Kak Fika macam senior tak, tapi sit kami sampai umur kita. Kami paling senior lah. Dalam 50, 40 ke 5. InsyaAllah siapa? Sama-sama belajar lah apa-apa yang kita dapat kongsi, kita kongsikan. Jadi kita Islam sebelum tu berapa lama dah? Sebelum tu kita sejak kahwin kah?
Siapa? Sejak kahwin umur? Kami kah? Kita Islam, masuk Islam. 1979. 79. 79. So 38 40, years. 42 years. 42 years. 42 Oh, sorry. years. 42 years. 42 years. Macam ni terbalik. Tambah 2, bukan tolak 2. Okay. Alright, 42 years lah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi 42 tahun dah Islam dan banyak dah lebih lah, dah biasa dah sembahyangnya, puasa pun dah biasa. Jadi apapun macam kami pada sebelum tu, walaupun kita dah rasa kita pandai, tapi kita masih kena belajar. Masih kena Banyak belajar. lagi kekurangan. Sebab ya, tapi ya tadi bukan nak pandai ya, atau sebab dah pandai tadi ya, datang majlis ilmu tu dengan majlis ilmu macam tu adalah satu kewajipan. Kita belajar setiap hari. Bila kita belajar setiap hari, ia tanda kita syukur dengan Allah SWT. Dan syukur dengan Allah SWT. Okay, jadi ada siapa bagi okay, kami mute sekejap dengan anak di kelakar. Okay, jadi situlah kita perlu aturkanlah dalam banyak. Okay, mungkin kami nak cerita sikitlah tentang adab yang kita akan dikongsikan oleh Ustaz Syahrul kita. Kalau mengikut dalam Islam, kita penuh dengan adab. Kalau adab makan, adab makan bukan kewajipan mesti makan tangan kanan. Itu adalah satu adab. Nabi makan dengan tangan kanan. Jadi sunnahnya kita makan dengan tangan kanan. Kenapa? Kita nak membesarkan diri supaya tangan yang bersih yang digunakan untuk mencuci benda lain hanya digunakan untuk menyuapkan diri kepada tangan atau untuk menulis dan sebagainya. Tangan tu lah yang kita muliakan. Nabi sentiasa memuliakan yang kanan. Itu jadi maksudnya adabnya tadi. Bila melangkah langkah kaki yang kanan. Bila nak akan guna sebelah utamakan sebelah kanan dahulu. Itu adabnya. Jadi kita belajarlah. Jadi kalau dalam budaya pun dalam masyarakat kita, kita pun ada adab juga. Bila masuk rumah, ketuk pintu kan. Tapi dalam Islam, selain pada ketuk pintu, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya ketuk sampai bila-bila atau bagi salam sampai bila-bila. Paling banyak adab sebelum nak masuk rumah orang, kita bagi salam 3 kali. Dah 3 kali set orang jawab, set dah orang nyaut, baiklah si payah datang. Yang gila atau si perlu nak macam ya tadilah. Dan sebetulnya adab nak menziarahi rumah orang, kita kena maklumkan tuan rumah tu. Bukan yang datang mengejut sebab tuan rumah pun nak menyambut dengan baik, nak bersedia juga. Nak bersedia juga. Jangan dalam keadaan bersedia. Jadi rasanya normal tu dah diserap lah. Nabi sebelum tu mungkin dah mengajar tentang ada adab berziarahi, menyambut tetamu dan sebagainya. Sekurang-kurangnya bila tetamu datang, kita sediakan jamuan. Yang bukan kosong aja. Orang datang tapi kosong aja, tak ada apa-apa. Jadi benda-benda tu kita belajar. Jadi sebagai orang Islam, kita penuh dengan adab. Termasuklah dalam majlis ilmu macam tu. Bila dalam majlis ilmu macam tu, kebiasaannya bila mana guru bercakap, murid dengar, kita ada dengar. Dan bila diminta untuk bercakap, diminta untuk bertanya, maka tanyalah soalan. Sebab andai kata kita tanya soalan, setakat ni kefahaman kita. Sebab betulkah kefahaman kita? Bila kita sudah tanya atau kita sudah bertanya betulkah kefahaman kita, orang tadi maka silah kita sesat. Kita salah faham. Dunia hari tu oleh kerana orang cuba untuk memahami sendiri tanpa merujuk kepada mereka yang terdahulu dah belajar atau mereka yang telah alim banyak belajar dan sebahagian tu tadi yang lebih hebat ada sanatnya. Sanat tu maksudnya rantaian yang sampai kepada Nabi. Yang mana orang tu ajak kepadanya sampai kepada kita itu. Jadi kalau ikut perdebatan di Speaker's Corner,
brosur Nangga, ada orang dapat tunjukkan atau rantaian kami belajar Al-Quran. Kami belajar Al-Quran sampai ke Nabi 32 generasi. Nama-nama betul pada nama-nama sahabat. Nama-nama sahabat kita tahu kan, tabi'in, macam Imam Syafi'i kita tabi'in, Imam Syafi'i tabi'in. Okey. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad atau yang tabi'in yang mengenali sahabat tabi'in. Kita kenal generasi lah, kenal generasi yang ada dalam Islam tu berbeza dengan agama-agama sebelum tu yang mana kita tahu sini sumbernya. Kita walaupun disampaikan secara lisan, kita ada rantaian. Siapa sampai ke mana siapa sampai ke siapa, sampai ke berita itu. Siapa yang ada rantaian macam tu, orang sebut ada rantaian tadi. Sebab ada dua jenis hafiz lah. Hafiz yang sekadar membaca daripada Al-Quran, atau hafiz yang tadi yang memang diperdengarkan bacanya kepada orang yang dapat ada rantaian tadi. Jadi maksudnya tadi Al-Quran tu sesuatu yang dibaca. Quran sendiri pun, perkataan Quran sendiri pun bermaksud bacaan. Bukan sesuatu yang kita just ada masa kita buka kita baca macam ni aja. Maksudnya kita perlu membaca, kita perlu dilafazkan. Dan sebaik-baik tempat untuk melafazkan adalah dalam sembahyang. So bagi mualaf kita yang atau saudara baru yang macam saudara Jeffrey, saudara barulah, walaupun yang tadi mak saudara baru juga okay. Jadi yang baru menerima Islam. Jadi kita kena sentiasa mentahsinkan bacaan kita. Tahsin maksudnya memperelokkan bacaan kita. Macam ni nak elokkan, kita tasmih, kita nak dengarkan bacaan kepada guru-guru kita. Macam saudari siapa yang ada bersama kita sebelum tu. Kadang-kadang Kak Syabina ada sihat siknya. Kak Syabina sihat dah pagi tu. Saudara Syahrul pun belum masuk lagi ya. Okay, kami pun mesti tahu apa ceritanya. Okay, subhanallah. Saudara Azim pun sebenarnya yang praktikal di Miri tu. Praktikal di Miri tu asal Lutong juga. Sedang berada di Berkenu sama dengan Tuan Jeffrey. Kami dimaklumkannya tadi hari Minggu macam tu, hari family time. Nya ke Berkenu. Okay, subhanallah. Okay, saudara Zani kita yang tinggal di kawasan airport kawasan airport, saudara Zani kita yang biasa ikut kelas juga, kita doakan yang mesej dalam grup komuniti hidayah tadi yang bahawa anaknya berapa sihat. Okay, anaknya berapa sihat, kita doakan. Jadi untuk semua ujian-ujian yang Tuhan boleh beri sekedip mata. Tapi kita kena ingat bahawa bukan bermaksud Tuhan bagi masalah atau Tuhan bagi ujian tu tadi bermaksud Tuhan tidak sayang. Tuhan nak lihat kita sebenarnya. Nak lihat kita, adakah kita dapat bersabar, adakah kita putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita tadi marah dengan Allah ujung-ujungnya. Marah dengan Allah kena Tuhan bagi ujian-ujian macam tu. Ujiannya sebenarnya adalah tanda sayang kita, Tuhan kepada kita. Sebab manusia tu secara fitrah, kita cerita pasal fitrah minggu lepas kita fitrah beragama. Bila fitrah beragama manusia, bila diuji masalah, ya masalahnya akan mula baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada anak yang sakit pun, kita akan kembali kepada Allah. Tolonglah sembuhkan anakku tu. Jadi secara fitrahnya tadi, bukan orang Islam aja, orang bukan Islam pun sama, manusialah secara umumnya yang akan balik kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi sebab ialah kita jangan anggap apa-apa ujian yang kita hadapi, adalah malapetaka, adalah musibah. Musibah kepada kita tadi. Sebab musibah yang kadang-kadang adalah rahmat. Macam ni musibah jadi rahmat. Jadi musibah sebab kalau kita senang, kita kaya raya, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Langsung lupa, tiba-tiba Tuhan tarik nyawa. Adakah ada satu rahmat beri kekayaan tapi lupa dengan Tuhan. Jadi adalah satu rahmat bila mana kita ditimpa musibah tapi kita masih dapat ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedihnya bila kita tadi kafir miskin, kita murtad atau kita tadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita sedih kita sedih. Sebenarnya daripada kaya kadang-kadang dia mesti akan mengaku keluar daripada Islam.
Tapi miskin tak bahaya. Bila mana ada yang memujuk, ada yang memujuk dengan harta, dengan bantuan. Kalau Tok tadi masuklah ke dalam Tok sembah Tok tadi kesian-kesian. Jadi untuk yang sangat berbahaya kalau miskin. Sebabnya kita kena usaha kan, kita belajar. Kita Tok manusia yang diberi kelebihan daripada para malaikat. Malaikat sebenarnya hebat. Malaikat yang hebatnya sangat taat dengan Tuhan. Sedar istilah dalam Islam, Tuhan mengingkari perintah Tuhan. Di syurga, di 7 petala langit atau Isra Mi'raj, Nabi kita antara semua Nabi, ada berapa orang Nabi yang pernah dihantar dalam satu hadis, tapi hadis itu hadis yang dhaif, ada lebih 126,000 Nabi 126,000, 124 kan 126 126 126 rasanya, 126,000 Nabi. Kelak tembak semula, takut hafalan kita salah kan. 126,000 Nabi. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Allah muliakan, Allah perjalankan dalam satu malam. Daripada kota Mekah, tempat tinggal Nabi, ke bukan kota Madinah, ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 petala langit, melalui neraka dan syurga sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila perjalanan Nabi ke syurga, jadi Nabi Muhammad nanggap malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tersebut ada malaikat yang sentiasa berdiri tegak. Wallahu alam, mungkin dijemakan dalam keadaan berdiri. Ada yang rukuk tu maksudnya tunduk. Macam orang Jepun, macam orang Korea kan. Sentiasa tunduk. Hormat tadi, tunduk tanda hormat. Tunduknya rukuk macam orang Islam 90 darjah, 90 darjah, bukannya 45 darjah, bukan kepala ajak, tapi 90 darjah tanda hormatnya. Dan bukannya ajaknya sujud, sentiasa sujud kepada Allah. Ada malaikat yang sentiasa sujud kepada Allah. Ada yang duduk antara dua sujud, yang duduk berlutut duduk berlutut, sentiasa kepada Allah. Sentiasa si pernah bertukar bila Allah perintahkan sidanya untuk sujud untuk Tuhan. Jadi hebat para malaikat untuk dapat ikut tanpa rasa lelah dan sebagainya. Kerana malaikat diciptakan daripada cahaya, ciptaan yang berbeza daripada manusia yang dicipta daripada karbon atau tanah tadi. Tanah tadi. Jadi kita ciptaan yang berbeza, dan kita tadi ciptaan diberi akal, diberi pilihan. Okay? Sama ada untuk ikut perintah Allah atau ingkar perintah Allah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia tu lebih hebat sebab kita menggunakan akal fikir kita. Kita bukannya walaupun kita diberi pilihan, kita pilih untuk taat kepada Allah. Kita tadi lebih tinggi daripada para malaikat yang tak ada pilihan. Setidaknya dicipta tak ada pilihan. Macam robot, macam mesin tak, fungsinya macam komputer tu, bila tekan switch button, yang mesti on. Sebabnya telah diprogramkan untuk on bila kita tekan switch. Melainkan switch yang rusak lah. Melainkan switch yang rusak. Tapi siap dapat nak ingkar. Tok ceritanya dia, macam ni lah malaikat. Malaikat pun macam robot. Siap dapat nak ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita manusia, kita diberi pilihan. Kita boleh, walaupun tadi kita macam ada prosesor lah dalam kepala kita tu. Hebatnya ciptaan otak kita Allah ciptakan kan. Yang macam komputer. Dapat simpan, dapat ingat, dapat proses. Semua berdaya, 3 komponen yang berbeza dalam komputer. 3 komponen yang berbeza dalam komputer. Prosesor just untuk proses, RAM untuk mengingat, dan hard disk untuk menyimpan, untuk ingatlah apa yang disimpan tadi. 3 proses. Tapi otak kita pula semua serentak. Dan kita diberi pilihan untuk ikut atau tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercerita tentang adab, cuba tanya Ustaz Syarul apa sentence Ustaz Syarul? Allah Sayyidina Muhammad. Hang kah? Adakah anda masih bersama kita? Alhamdulillah, kalau masih Okey, okey. Putus-putus suara. Adakah kerana talian internet? Masih putus-putus kah? Atau kami perlu aturkan mikrofon kami? Yang lain semua okey kah? Putus-putus ke Sik? Semua okey Ustaz. Semua okey Mungkin kena kerana lain. Kita okey. Okey,
Maksudnya mungkin kerana line lah, line. Berkenur, line okey Ustaz. kah? Sebab rasanya berkenur Okey, pekan aja okey Ustaz. ya? Okey, Okay, loud Alhamdulillah. and clear. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Jadi setakat tak faham Jadi kami just perkenalan ya kepada adab. Sepatutnya Ustaz Syahrul yang bercerita tentang adab tu. Jadi bila kita cerita tentang adab, adab. Tapi kita kena bezakan adab Melayu dengan adab yang dituntut dalam Islam. Jadi tu dua. Kadang-kadang ada yang adab yang dalam Islam sudah dimelayukan. Jadi atau sudah sekarang tu yang diibankan kah atau di Cina kan kah? Contohnya menghormati orang tua. Cara orang Cina kan sampai tahap melutut. Tapi yang dahsyatnya tadi sampai tahap menyembah ya tadi lah. Ya tadi yang salah lah. Yang salah dalam Islam. Kita hormat pun bukan sampai tahap menyembah kepada mak bapak kita. Okay. Siap sujud dia, sujud kepada mak bapak. Dia salah lah. Dalam Islam kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam, kalau yang Melayu, Melayu tu cium tangan, cium tangan lah paling kurang Kalau India sampai cium kaki. Cium kaki dahsyat lah. Tapi kalau cium kaki dah tahap macam sujud tadi, tapi ada kalau ialah kebiasaan dalam masyarakat India, kita jangan persoalkan jangan persoalkan sebab kita boleh putus hubungan dengan mak bapak kita, cuma janganlah menyembah lah bila dah meninggal dunia, masih lagi kita menyembah dengan gambarnya dan sebagainya. Ada soalan ke? Mungkin nak cerita pasal ada adab tak? Apa yang kami tahu insya-Allah kami cuba kongsikan Alright. Jadi alhamdulillah ramai kita hari tu. Ni tadi cara tak mungkin kita gunakan masa tak untuk bertaaruf lah. Masa tak untuk bertaaruf. Siapa lagi nak memperkenalkan diri? Saudara Andrew silakan. Kita bukan ladies first gentlemen first. Saudara Andrew bersama kami minggu lepas di kedai kopi kedai mamak di belakang Mega Hotel. Okay, memang jadi satu yalah ada dikongsikan menu yang dosa tadi. Dosa street. Subhanallah. Terkejut tak dengar. Assalamualaikum. Okay, jadi apa pun silakan Andrew. Andrew di mana? Di rumah, di luar, di kedai Saya kopi lagi kah? Di rumah hari itu. Di rumah. Subhanallah. Pulau Melayu Ya, di Pulau Melayu. Pulau Melayu tadi Ya, betul. Subhanallah. Rasa jauh aja di pulau Iya, macam di pulau kan. Bukan di pulau import kan? Macam jauh aja. Satu-satu pulau di Mirina. Saya rasa betul pulau Okay. ni. Tapi sebenarnya rasanya si layak jadi pulau. Yang lebih kepada Tanjung Tanjung Melayu satu. Masih bersambung dengan tanah. Iya, betul. Betul. Kalau pulau tu tadi memang naik bot lah sebetulnya. Pulau tu istilah nama kalau dari segi bahasanya. Pulau tu sepatutnya terputus tanahnya tadi terputus daripada daratan utama. Ya dikira pulau. Tadi mungkin disambungkan oleh jembatan tapi bersambung juga tanah yang sampai ke lutong kan. Jadi macam ni kita nak panggil Pulau Melayu yang pulau. Subhanallah. Jadi mungkin orang dulu memang terputus tapi kemudian hari ni kita ada tembok-tembok tu. Istilah tembok-tembok maka tanahnya dah bersambung. Tapi namanya tadi tinggal lekat. Wallahualam. Jadi kita belajar tentang asal usul. Jadi bila belajar tentang asal usul, kita sebagai Muslim, tu jugalah kita sebagai Muslim, sebetulnya kita belajar macam ni asal usul Islam. Adakah Islam tu bermula dengan Nabi Muhammad? Okey. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju di situ? Islam bermula dengan Nabi Muhammad. Kita tengok tangan dalam chat Kami buat sikit poll. Kita orang cuba jawab setuju tak setuju. Jangan Google Kami semua ada orang Google kini tak. Google semua orang dah tahu jawapan. Okey macam ni nak buat poll tak? Attach kah? Tak keluar ya. Klik tak. Okay, create poll. Question. Islam bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, setuju.
tidak setuju. Anonymous voting lah. Saya dah orang tahu yang betul ke salah ha. Okey, quiz mode. Quiz mode tu apa maksudnya? Lebih daripada satu soalan ke? Okey, kelaklah kat back explore apa quiz mode. Okey, create. Okey, dalam grup kita tak. Islam bermula dengan Nabi Muhammad. Siapa setuju? Siapa si setuju? Jangan ada Google lah. Okay, kita ada dah satu vote. Alhamdulillah. Yang lain. Silakan. Islam bermula dengan Nabi Muhammad. Setuju tidak setuju? Dalam poll. Saudari saja. Start. Pilih kat atas. Jadi tahu kita. Jadi tahu kita siapa jawab setuju, siapa jawab tidak setuju. Cepat. Dalam poll. Klik dekat soalannya. Soalannya dapat diklik ya. Setuju dengan tidak setuju. Ada butang kat tepi ya. Okey, 6 orang dah. Alhamdulillah. Kita di situ ada berapa orang tu? Kecilkan dulu. Ni saya dah merumuskan oh. 13. 13 tolak kami 12 orang. Jadi 12 orang lah perlu jawab tu. Ni 6 orang je. Mari. Anda masih bersama. Kalau masih bersama, tolong jawab dalam grup chat grup chat Telegram, bukan dalam komuniti Hidayah, dalam grup chat kelas KBSB tu. Tolong jawab setuju tidak setuju. Okey. 10 vote, 2 orang lagi. Ni 2 orang lagi. Tengah memandu kah? Tengah apa kah? Jom kita nangga. Okey, 64%. Sekejap. Dapat nangga, kita orang dapat nangga. 64% setuju, 36% setuju. Okey, Anthony Guan. Okey, seorang lagi. Seorang lagi. 11. Seorang lagi ya. Anthony Guan. Tapi dapat setuju Kita setuju Tapi sempat menaip Tengah memandu sempat menaip. Jangan menaip Jangan menaip. Boleh dengar tapi jangan menaip. Okey, alright. Jadi, alhamdulillah. Islam jawapannya. Siapa yang jawab? Okey, putus-putus sebab kita memandu kan. Jadi line sekejap hilang, sekejap ialah datang lah. Jadi, jawapan sebenarnya Islam bukan bermula dengan Nabi Muhammad. Apakah maksud Islam? Apa maksud Islam? Seorang yang Muslim yang mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Adakah bermaksud Nabi-Nabi sebelumnya tidak menyembah Allah? Semua Nabi-Nabi menyembah Allah SWT. Semua manusia-manusia yang mengikut Nabi pun menyembah Allah SWT. Jadi Islam sebenarnya bermula daripada manusia pertama lagi. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Jadi istilah Islam, menyembah Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang maha kuasa, sebenarnya sebenarnya sudah Muslim, setidaknya adalah Islam. Sebab kita katakan Nabi Isa alaihissalam atau Isa alaihissalam atau yang Jesus hari itu sebenarnya seorang yang Muslim. Buktinya ada dalam Bible sendiri. Kita langgar Nabi Isa sujud. Kalau yang Tuhan kena yang perlu sujud dan yang kena yang perlu sembahyang kepada Tuhannya. Jadi kita yakin bahawa Nabi-Nabi sebelum tu, manusia-manusia sebelum tu semuanya menyembah Tuhan yang sebenar. Nabi Ibrahim sendiri. Bagaimana peristiwa Abraham. Abraham tadi, bapaknya seorang pembina berhala. Pembina berhala. Orang yang buat patung-patung berhala untuk disembah. Bagaimana Nabi Ibrahim datang kesimpulan dengan akal fikiran kita tu tadi bahawa patung-patung tu tadi tidak dapat membantu kita dalam kita kesusahan atau dapat membantu kita untuk menyembuhkan penyakit dan sebagainya atau menghilangkan masalah. Tidak akan dapat patung-patung tu tadi. Tetapi apa yang dapat tadi, dia cuba cari nangga matahari. Oh, hebat matahari. Panasnya sampai ke bumi nak. Sangat besar dan tu tadi nak. Panasnya tadi. Di sini-sini akan tak. Tapi malam hilang. Jadi Nabi nangga nya tu berputar dan hilang dan tu tadi pandai hilang semua. Takkan Tuhan pandai hilang dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya matahari memang masih ada di angkasa lepas lah. Cuba tengok lagi bulan. Tengok bulan. Bulan pun waktu malam sahaja. Jadi nangga tu pada penghujungnya lah nangga gunung dan sebagainya kan. Adakah gunung sebagai Tuhan yang kita nangga dekat Jepun kan, Mount Fuji sampai tahap boleh dikacau sebab ia Tuhan, satu Tuhan ya bahawa hebatnya orang tadi nak hebatnya gunung tadi yang boleh tahan bumi tu daripada bergegar. Anda kata bumi tu diganggu atau bukit-bukit kita diganggu, bukit-bukit gunung dan kita diganggu, kita ratakan bukit gunung, datanglah malapetaka. Jadi sebenarnya
sebenarnya ya fitrah atau takdir Allah SWT. Bila mana Tuhan sebut dalam Al-Quran bahawa bukit dan gunung-gunung adalah pasak bumi. Pasak tu istilahnya macam paku. Yang paku kan tanah tu tadi dekat bumi. Bila ada gunung, dekat debah ya macam bentuk paku. Sebab kita tu debah tu ada lava yang panas, yang bergelegak kan. Sungai panas yang mengalir dalam perut bumi tu sentiasa adanya. Tapi kita ada bahagian tanah yang sejuk. Tanah sejuk yang terapung di atas tadi. Terapung yang kita sebutkan plate tektonik, 6 plate tektonik dunia. Jadi alhamdulillah hari Ahad macam tu, Bro Syah kalau bab-bab sains macam tu insya-Allah boleh kita kongsikan dan kita kaitkan dengan penciptaan Allah SWT. Jadi bila ada 6 benua tu tadi dan gunung yang tertinggi juga adalah Everest, sebenarnya Everest jarang ada gegaran gempa bumi atau gempa bumi yang besar lah. Sebab gunung yang paling tinggi yang bawahnya tadi menahan dua benua yang ada di India dan tadi Eropah tadi . Jadi kita dapat tahu macam kita di Sarawak, di Borneo tu tadi kita ada Gunung Kinabalu. Sebab kita dalam pulau tu kita ada satu gunung, tanah kita stabil. Tapi satu masa dahulu Gunung Kinabalu pun pernah menjadi gunung berapi yang tidak stabil. Tapi gunung tu tadi maksudnya tadi sila semestinya apa nama tadi? Kita akan selamat selamanya. Kalau Allah takdirkan juga gunung berapi pun boleh meletus dan menghancurkan. Jadi apapun kita taklah menunjukkan kuasa Allah SWT. Bila nak datang tsunami, bila nak datang kemarau yang panjang, bila nak datang musim tengkujuh, hujan sampai banjir, kita akan dapat menghalang takdir Allah SWT. Betapa lemahnya kita. Kita mungkin bila kemarau kita cuba buat pembenihan hujan, tapi ia hanya solusi yang sementara. Hanya sekadar yang kekal lah. Bila lepas pembenihan awan, hujanlah. Tapi lepas dia macam ni. Jadi macam hanya solusi yang sementara. Jadi kita kena faham bahawa Islam sebenarnya bukan bermula daripada Nabi Muhammad. Tapi Islam yang kita ketahui hari ini. Islam yang kita ketahui hari ini, Islam yang sampai kepada kita, betul. Bagi siapa yang jawab setuju tadi, Islam yang sampai kepada kita hari ini bermula dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab selepas Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa ada disciple-nya, pengikutnya. Dan pada zamannya 300 tahun selepas Nabi Isa, ada masih pengikut Nabi Isa yang betul-betul mengikut ajaran Nabi Isa, menyembah Allah yang satu. Yang orang sebut Unitarian, bukannya Trinitarian, Unitarian. Dia menyembah Tuhan yang satu. Ada Kristian yang menyembah Tuhan yang satu, Unitarian. Jadi mungkin hari ini masih ada lagi yang tadi, tapi masih kalau kita yakin bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu adalah satu kesesatan, satu kesilapan, yang mana bukan agama Kristian sahaja yang ada istilah anak Tuhan, ada juga agama-agama lain yang sampai manusia tadi mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Okay, jadi alhamdulillah Harrison invited Lusman Adib Law. Oh subhanallah. Tahniah, cuba jemput kawan-kawan kita yang mualaf lain, boleh sama-sama join kita. Harrison, apa khabar? Jadi kita hari tu sebenarnya bercerita tentang adab. Jadi Ustaz Syahrul kita pun respon lagi. Rasanya mungkin ada something yang berlaku. Wallahu a'lam, kita mengancang, Allah menentukan. Ustaz Syahrul tu kadang-kadang ada perubatan Islam, mungkin ada yang memerlukan khidmat beliau urgent Sabtu macam tu, subhanallah, bila dah kena rasuk dan sawan dan sebagainya, bukan satu yang dapat ditunggu-tunggu. Okey, tunduk dan patuh. Jadi kita sebagai Muslim, adab kita kena sentiasa belajar dalam Islam. Jadi kita Bro Syah sebutkan semalam ada 7 ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran sendiri. Allah sebut ada 7 ciri-ciri orang bertakwa. Jadi semalam pertama kita mengerti apa yang kita belajar, bukannya ikut buta lah. Kita angkat takbir tu tandanya apa? Kita serah diri, surrender. Sipalah angkat tangan sampai nampak ketiak lah. Diajar angkatlah tak paras telinga atau sampai bahu tu tadi.
Sekda yang paras bahu tadi paras bahu. Jadi kita belajar maksud-maksud apa yang dibelajar, bukannya just orang yang main angkat tangan kita ikut angkat tangan. Orang yang sujud kita sujud. Sujud dia maksudnya apa? Tanda kita tadi betul-betul sekda orang yang lebih tinggi daripada Allah. Allah Ta'ala. Ta'ala tu maksudnya yang paling tinggi. Allah yang paling tinggi Tapi bukan bermaksud Tuhannya tinggi yang dari segi fizikalnya tinggi. Maksudnya tinggi dari segi kuasa tinggi dari segi kehebatannya. Maksudnya tinggi daripada, kalau dapat mendengar tadi, saya ada yang dapat mendengar macam Allah Subhanahu Wa Taala. Terlintas dalam fikiran kita, terlintas dalam hati kita. Tuhan dah dapat dengar dah. Hebatnya pendengaran Allah. Allah dapat melihat, walaupun sekadar lampu, sekadar cahaya, gelap, gelita, tapi Tuhan masih dapat langgar. Dapat langgar. Walaupun sekadar satu manusia pun tahu, Tuhan masih dapat langgar kita. Tu rasa ihsan. Ihsan tu tadi kita kena lahirkan seolah-olah Tuhan melihat kita. Jadi bila kita sembahyang, jangan kita ingat sekadar orang yang langgar, korek hidung lah, korek telinga lah, walaupun bukannya dilarang, mudah gatal gila dah kata gila, tapi beradab bila mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa dalam solat tu tadi nak melahirkan diri kita, sebenarnya programming kepada tu kami berusaha seorang pun yang programkan kita untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun awal pagi, suruh kita jadi bukan orang yang malas. Bangun belum matahari naik lagi, kita dah bangun, kita dah bersedia, kita dah cuba mandi kah atau ambil wuduk aja kah, kita cuci muka dan sebagainya. Cuci muka bukan cuci ratakan air muka kan. Kalau wuduk di cerita malam tadi, cerita tentang wuduk, kelak rakaman kami sharekan Ustaz Syarul dah berkongsi semalam. Wuduk tadi bukannya pancit macam iklan TV adabnya tadi meratakan air ke seluruh muka, tangan, kepala dan kaki. Kepala tadi bukan meratakan seluruh kepala, hanya ratakan sedikit. Sedikit nak rata semua boleh, saya dah salah, tapi jangan membazir lah, jangan membazir. Bila kita sebagai Muslim, kita asyik boleh mendekati pembaziran. Jadi semua ada adabnya. Bila kita ada sebotol air je, Tok bukan air lah, Tok anggaplah botol air sebotol air je. Sekarang kita nak cuci 3 kali juga, air isi cukup. Jadi gunakan yang rukun saja, dan si perlulah cuci telinga dan cuci tangan, telapak tangan, hidung dan mulut tadi. Tok yang sunat yang tidak diwajibkan untuk cuci tidak diwajibkan untuk cuci, yang termasuk dalam rukun. Kalau air sungai boleh takung air kat tangan jadi dan ratakan terus ke muka. Semestinya terus cuci tangan. Tapi kalau kita di masjid surau dalam keadaan-keadaan yang lain, kita sangat disunatkan bersihkan tangan dulu. Kemudian kumur dan cuci hidung kita tadi. Kemudian baru start. Tok yang niat mesti dipasang. Niatnya mesti dipasang waktu kita basuh muka tadi. Niat tadi ada yang tanya semalam. Kemudian kami lupa nak baca doa tadi. Lupa doa lafaz hanya sunat. Bila benda yang sunat, si payahlah kita tadi mengkorbankan dah sampai cuci kaki dah. Tiba aku set dah lafaz tadi, ulang balik semula. Ia dah satu pembaziran. Kita bazir air baik Kita dah niat, memang kita tadi bila nak cuci muka tu tadi, kita nak cuci tangan, kepala, kaki dalam hati kita. Kami nak sembahyang tu. Ia dah niat dah sebenarnya. Macam kita nak makan, aku nak makan. Perlukah aku sebut aku nak makan? Dalam hati kita tadi memang nak makan nak makan. Cuma bezanya tadi, adakah kita membasuh muka tadi? Contohnya, mula-mula tadi aku basuh muka. Lepas aku basuh muka tadi bagus aku ambil wuduk terus. Aku ambil. Maksudnya tadi waktu kita ratakan air sebelum tu tadi, sebelum kita hanya nak mencuci muka, bukan nak ambil wuduk. Tadi niatnya belum dipasang waktu ambil wuduk. Perlu ulang. Perlu ulang. Anda kata dalam hati kita tadi, asalnya tadi aku cuci kaki atau aku cuci tangan tadi aku cuci tangan. Ambil wuduk teruslah. Tapi waktu kita cuci muka, tertibnya tadi cuci muka dulu kan. Set dah niat dalam hatinya, maka kita kena ulang balik. Ulang balik daripada cuci muka tadi. Kemudian cuci muka, cuci tangan. Alah, bagus kami wuduk. Terus sambung je, cuci kepala, cuci kaki. Sik dikira sebagai ada niat ada awal lagi. Sebab dari segi turutan, Islam sangat mementingkan turutan. Contohnya tadi nak sembahyang tadi Allahu Akbar. Tu angkat tangan sebab tangan gatal tu tangan si nyaman atau bahu si nyaman tadi. Angkat tangan aja. Ya si dikira lah. Tapi mula dalam hati kita tadi memang nak sembahyang, okey tangan.
semayang. Tapi mustahil lah, mustahil berlaku. Nak salah macam yang mun cuci tadi kemungkinan lah. Cuci muka, bagus aku ambil wuduk, terus sambung cuci tangan, cuci kaki kan. Yang mungkin berlaku. Yang mungkin berlaku. Jadi pernah berlaku sebenarnya, pernah berlaku. Contohnya kita nak semayang sunat, aku cuci muka tadi nak. Aku nak cuci muka tadi, bagus aku terus ambil wuduk nak. Ya ada selalu berlaku. Jadi kita kena pasang niat ya sebelum kita cuci muka, atau semasa kita cuci muka ya kita dah pasang niat. Sebelum pun boleh, semasa pun boleh. Jangan selepas. Lepas cuci muka baru nak pasang niat. Bagus aku ambil wuduk nak. Cuci lagi. Okay. Jadi kita disunatkan, sempurnakan dengan 3 kali cucian. Memanglah sekali cuci ya mungkin rata kan. Tapi yang wajibnya tadi sekali sahaja. Kalau ada sebotol air je tadi, sebotol air sahaja tadi, gunakan yang rukun saja, muka, tangan sampai siku, sedikit kepala, sekurang-kurangnya basah 2 helai rambut, sekurang-kurangnya basah, bazirkan sampai basah seluruh rambut, dibasihkan sikit kat bahagian dahi tu tak. Okey. Kemudian pergelangan kaki sampai atas buku lagi. Ya aja, sekali aja dirata. Kita ratakan air. Bukannya main surah aja, main letak dekat pilih air, just rata. Kita perlu ratakan maksudnya tadi kedua tapak tangan kita tadi kita gunakan untuk ratakan. Okey, macam tangan tadi ada adabnya juga. Sebenarnya boleh cari video-video sunnah cara untuk mengambil wuduk. Kita dah belajar tentang bahagian anggota wuduk yang wajib. Tapi macam ni cara Nabi ngambil wuduk, adabnya. Jadi bila contohnya cuci tangan saja, kami kongsi sikit ya dalam masa pagi tu sebab Ustaz Syahrul kita belum masuk je. Kita cerita tentang adab ambil wuduk selanjutan daripada semalam. Jadi kalau kita ambil wuduk, kita cuci bahagian bawah, contohnya kami tangan macam tu lah, tapak tangan kami ke atas tapak tangan kami ke atas. Kami cuci bahagian bawah dulu baru cuci atas. Atau cuci atas dulu baru cuci bahagian bawah. Ini yang betul. Okey, nak pola-pola lagi Secara mungkin kita gunakan akal fikiran kita. Akal fikiran kita. Macam ni. Atas ke bawah dulu? Contohnya kita nak cuci tangan kan? Kita cuci tangan bahagian atas dulu ke bahagian bawah dulu? Atau sekatilah. Atas. Okey, atas dahulu. Betul. Atas dahulu baru bawah. Okey, tahniah Melissa. Okey, Harrison tahniah. Atas dulu Sebab apa? Kalau kita cuci bawah dulu, lepas kita cuci atas, kotoran yang kat atas akan mengalir kat bawah kan. Jadi kena cuci atas dulu. Sunnah Nabi kita hebat Nabi dulu mungkin terfikir pun benda-benda macam tu Okey, kalau kita menguap tutup mulut. Kalau kita batuk tutup mulut je belajar tutup lah kan, tutup habis bukan tutup terus just tutup depan aja. Tutup depan. Takut sebab punca penyakit semua daripada batuk dan untuk tadi nak bersin dan menguap pun bahaya, angin banyak masuk, mungkin ada yang tengah jadi kita digalakkan untuk adabnya tadi menguap atau batuk tutup sebahagian mulut tu tadi. Okey, tutup bahagian. Jadi bila ambil wuduk pun ada cara. Kita kena cuci bahagian atas dulu dan bawah. Tapi tu bukan wajib bukan wajib Bila nama adab benda yang sunat, cucilah. Tapi sebaiknya kita tahu kita simak bahagian kotoran yang daripada air tadi masih melekat kat tangan kita. Jadi kita cuci bahagian atas atau contohnya kami tangan macam tu lah, kami cuci tapak tangan kami ke bawah. Kami cucilah bahagian belakang tangan kami dulu. Kemudian baru kami cuci bawah. Tapi pastikan sampai ke siku. Siku tu tadi. Cuci bahagian siku tu tadi Okay. Siku. Jadi kena sempurnakan kita belajar tu. Dan kami ceritakan semalam kita faham makna kita cuci muka kita, di muka kita tu ada mulut yang bercakap, ada muka tu. Jadi kita nak bersihkan wajah kita agar ada nur, ada cahaya. Orang yang mengambil wuduk kan, orang yang selalu mengambil wuduk sentiasa menjaga kebersihan, di akhirat kelak dapat dibezakan orang yang sembahyang dengan orang yang sembahyang. Ada nur pada wajahnya. Jadi sempurnakanlah wuduk kita tadi. Jadi sempurnakan. Tapi jangan membazir air Cuci. Ambil sabun pencuci muka. Membasuh namanya. Membasuh untuk meratakan air ke muka. Meratakan air muka. Kemudian kita ratakan air kat tangan kita tadi. Itu adabnya. Dan adab kita mesti sebetulnya ikut tertib. Hati kita tadi mungkin ada doa. Kita doakan tangan tu. Kita doakan tu adab. Adab mengambil wuduk. Kita boleh tadi tangan tu
banyak pukul orang. Contohnya tadi, coba jangan pukul orang. Atau janganlah buat benda yang si baik, mencuri dan sebagainya. Jadi sebab ialah bila mana pencuri, seorang yang jahat nak, seorang jahat, bilanya jadi selalu sembahyang, yang dekat diri dengan Tuhan, yang ambil wuduk, dia akan muhasabah dirinya. Tangan aku tok lah yang tok. Jadi dia akan ujung-ujungnya kelak, dia akan bertaubat, dia akan hilang insyaAllah. Sebab kita seburuk macam ni pun kita, sejauh macam ni pun kita rasa kita jauh dari Tuhan, jangan kita tinggalkan sembahyang. Sebab sembahyang tu lah cara kita untuk kembali kepada Tuhan, cara kita untuk dekat kepada Tuhan. Sebab si mustahil, oleh kerana kalau kita betul-betul seikhlas hati kita solat, sebaik cuba hadirkan sembahyang tu bukannya sekadar sembahyang, tapi khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk sembahyang. Atau tingkatan kita dapat rasa Tuhan dengan kita. Bila kita dapat tingkatannya, satu solat yang sahaja, untuk sampai diceritakan ada satu riwayat lah, seorang yang menjual diri lah, seorang perempuan yang menjual dirinya, sentiasa menjual dirinya untuk ya tadilah, tiba-tiba membantu merasakan bertaubat lah, rasa timbul dalam hatinya untuk bertaubat. Timbul hati setelah apa? Setelahnya tadi membantu seekor kucing. Seekor kucing tadi yang beri makan apa semua tu tadi lah. Dan hatinya merenung dan muhasabah benar-benar. Dan Allah takdirkan tu belum sembahyang dia, baru bertaubat saja, dalam hatinya bertaubat. Apa lagi orang yang memang dalam sembahyang tadi kita memohon ampun kepada Allah. Jadi ini tadi Allah beri syurga padanya. Syurga pada orang yang jenis macam tu. Sebab kita sebenarnya jangan kita menghukum teruk orang gangster tu, teruk orang yang belum masuk Islam tu apa semua. Jangan kita pandang tu, sebab kita si tahu penghujungnya. Dan kita yang Islam pun jangan kita berasa selamat seolah-olah kita tu memang dah dijamin. Sebab kita dalam keadaan yang berjaga-jaga, sentiasa menjaga iman, sentiasa hadir dengan majlis ilmu macam tu. Jadi alhamdulillah. Jadi rasional akal kita tadi bila cuci tangan sebelah atas kan. Jadi memang Nabi kita beri contoh-contoh kan. Memang sesuatu yang sebenarnya ada saintifik, ada rasional di belakang semua yang dilakukan. Contohnya bila minum air panas, adabnya jangan tiup. Jangan tiup dekat air. Jangan tiup. Pernah dengar sih tentang adab tu. Saudara Jeffrey yang berada di Bekenu. Kita dah lama dalam masuk Islam kan. Bila kita minum air panas, kita tiup. Bagus ke asyik bagus? Mungkin dah. Si bagus. Asyik bagus. Dari segi saintifiknya, Nabi kita ajar kita jangan tiup pada air yang panas. Jangan tiup air. Tapi damannya ni ada belajar saintifik kan? Ni ada belajar saintifik. Kena tiba-tiba tadi. Tapi kita ikut contoh Nabi. Contoh Nabi. Jangan tiup pada air yang panas sebelum kita minum tadi. Sebab bila mana kita tiup, apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Karbon dioksida bertemu dengan H2O, dengan hydrogen dioksida. Bila bertemu dua tu tadi, tambah dengan panas, ada tindak balas. Bila suatu kita berikan khabar, ada tindak balas, karbonnya ni akan jadi asid karbonik. Kita minum asid jadinya. Bahaya. Bila dalam keadaan yang sikit, mungkin okey lah. Tapi mungkin kita amalkan. Akan jadi satu yang tidak menyihatkan. Tapi berbeza tiup makanan dengan tiup air. makanan kita tiup lain supaya kita makan tapi air bahaya, air tu satu yang berbeza. Jadi tu kita cerita tentang adab-adab. Jadi kami hari tu mungkin kalau Ustaz Syahrul dapat masuk, kita memang kita pengenalan tentang adab ajalah. Ada banyak adab sebenarnya. Adab dalam majlis ilmu. Kita mulakan dengan Bismillah atau Al-Fatihah. Dan kita akhiri dengan Tasbih Kafarah dan Suratul As. Tu dua adab dalam majlis ilmu. Sebab kita tahu dalam majlis ilmu macam tu ada silap salah. Ada batas yang kita melangkaui. Contohnya sepatutnya lelaki dengan perempuan diasingkan. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Tu adabnya. Tapi kita belum ramai. Dan kita harapkan kita jaga batas lah. Sedalah kontak-kontak bini orang atau lelaki orang dalam grup-grup tu. Niat kita memang jujur dan ikhlas. Kita tadi memang nak belajar, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi sebab Islam sebenarnya sangat macam mana orang wise dalam bijaksana dalam mengatur hidup manusia tu tadi. Sebelum berlakunya elak awal-awal. Contohnya arak tadi. Arak memang ada orang madah minum sikit bagus untuk kesihatan. Tapi kita tu manusia dapatkah kita kawal pun kita dah ketagih dengan arak?
Kita dah ketagih dengan sesuatu nak. Rokok, aku rokok sikit-sikit je lah. Nah, dapat berhenti kan lepas ya? Bila mana ada faktor kimia, ada faktor dalam arak yang kering, dalam rokok yang kering yang menyebabkan kita ketagih. Apa lagi? Dadah lagi lah. Sangat ketagih. Jangan dicoba langsung. Jangan dicoba langsung. Tapi ubat kita adalah dadah. Itu kena tahu lah. Ubat kita adalah dadah juga. Ubat yang sintetik yang diberi doktor sebenarnya dadah. Tapi kita tadi dibolehkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam kalau dapat menyembuhkan. Tapi kita kena ikut nasihat doktor, jangan overdose. Ubat batuk saya dah batuk tapi minum ubat batuk. Ya salah lah. Jadi benda macam tu kita kena faham dalam Islam ni ada keadaannya bila mana sesuatu yang mungkin pada haram pada sifatnya tapi dibenarkan. Dalam contoh perubatan dadah tadi yang kalau berlebihan memang rosak kan kita, tapi kalau disuruh oleh doktor jangan pula sip makan. Lainlah tadi kita nak cuba perubatan Islam atau perubatan tradisional. Cina ada perubatan tradisionalnya, Iban wallahu a'lam, kami mesti apa familiar perubatan dalam masyarakat Iban, tapi mungkin banyak guna bomoh-bomoh juga. Bomoh-bomoh say no tu bomoh-bomoh yang menggunakan entiti lain daripada Tuhan, yang menggunakan masyarakat jin kita yang sentiasa untuk menyesatkan kita, nak menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Kita bukan berharap Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita atau anak kita dan sebagainya, tapi kita berharap dengan makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Jadi bahaya juga, bahaya tu sebenarnya. Jadi itulah ada adab dalam Islam, banyak yang nak belajar. Brosha sendiri pun banyak yang adab yang perlu dipelajari. Okey, jadi alhamdulillah 11. Kita tadi mula jam 10. Perlu kan sampai 11.30. Kalau Ustaz Syarul tak masuk-masuk, kami rasa kita tangguhkan dulu lah. Sebab mungkin antara kita ada yang tahu, sebab sebenarnya kami tetapkan jam 10, tapi semestinya full 1.5 jam. Saya dah maknanya kita buat kelas panjang-panjang tapi olehnya sikit. Lebih bagus sebenarnya belajar enggak 15 minit tapi kita betul-betul terus amal. Jadi apa yang nak dapat dibawa dalam masa 1 jam tu tadi adalah kita kena tahu selain pada tuntutan kita dalam Islam ada adab-adabnya. Contohnya bila masuk masjid. Bila masjid terus duduk kah? Macam mana? Masuk masjid terus duduk kah? Apa yang perlu dibuat kalau masuk masjid? Macam ni keadaan kita. Masuk solat masjid. Sunat. Belum masjid. Solat sunat. Betul. Apa nama solat sunatnya? Apa nama solat sunat masuk masjid? Si ingat tak? Okey. Ingat cik bacaan tahiyat kita. Baca tahiyat kita. Solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau dengan manusia, kita bagi salam. Kalau dengan Allah, kita salamnya, perkataan salamnya kita gantikan dengan tahiyatul masjid. Tahiyat. Sebab kita dalam tahiyat akhir kita sebut tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita sebut at-tahiyat. Bukan kita beri assalamualaikum ya Allah. Sebab keselamatannya daripada Allah. Sekarang kita minta Allah bagi selamat kepada dirinya pun. Dia yang pemberi keselamatan. Okey, Jeffrey. Dengar orang rumah kita kelakar. Okey. Alright. Okay, hati-hati kalau siapa-siapa yang di rumah boleh guna headphone atau hati-hatilah. Segala percakapan semua didengar oleh kita semua di situ. Jadi kita perlu ada adab bila masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Maksudnya tadi sebelum masuk masjid kena ambil wuduk dulu sebagus-bagusnya. Walaupun kita bukannya nak sembahyang ke apa-apa, mungkin lepas kita nak sembahyang. Jadi sebagusnya dalam keadaan yang bersih, keadaan yang suci, dan kita dilarang untuk kalau belum mandi wajib. Belum mandi, badan masih berbau atau masih dalam keadaan hadas besar, baru datang bulan dan sebagainya, atau pernah bersama dengan isteri atau suami sebelum tu tapi belum mandi lagi, tu dalam keadaan kita hadas besar belum mandi, janganlah kita masuk masjid. Jangan masuk masjid. Kalau lalu saja tak masalah. Tapi kalau kita masuk dan duduk, tak bagi sembahyang. Sembahyang haram. Haram untuk kita sembahyang dalam keadaan hadas besar. Jadi saudara Jeffrey semalam pun ada tanya tentang mandi wajib dan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Kalau saya datang haid, Quran boleh baca?
Oh, mesti mengambil uduk juga kan? Mesti mandi wajib tak? Oh. Mesti mandi wajib juga. Waktu yang si boleh kan? Wuduk si akan sah. Wuduk si Oh. betul. Oh, sebab Kita kena faham kotor kan? benar. Wuduk akan sah bila mana kita masih berhadas besar. Kalau kita masih ada hadas besar yang kita belum hilangkan, peristiwa besar yang kita belum hilangkan dengan mandi tadi, meratakan air ke seluruh badan, bukannya sekadar muka tangan, kita belum mandi lagi, maka saya dah pakailah wuduk yang tadi. Mesti yang mandi dulu, baru kita ambil wuduk. Baru boleh pegang Al-Quran atau baca Al-Quran lagi. Masuk masjid? Masuk masjid? Okey. Mau dengar ceramah ke apa kan? Masuk dan duduk ya tadi sebab yang tadi mesti mandi dulu. Kalau Mesti, kita lalu sekejap boleh. Contohnya rumah kami lah belakang masjid. Memang kena lalu dalam masjid lah. Macam yang boleh lah lalu aja. Kami belum mandi wajib lah. Tapi kita tadi nak masuk nak dengar ceramah macam kita tadi. Ya siap boleh. Boleh ya. Because ada adabnya tadi memang salah lah. Ustazah madah boleh. Yalah kami keliru. Madah boleh ya. Boleh masuk masjid. Untuk wallahu alam. Tapi dalam kalau ikut pandangan umum. Oi, masya-Allah. Okey, masih. Kawasan boleh. Okey, kita kena bezakan. Kawasan masjid dengan ruang solat. Andai kata orang yang masih datang bulan tadi, ini bukan maksudnya tadi masjid tadi seluruh tempat yang dalam masjid lah. Tempat masjid tu maksudnya tempat sujud, ruang solat, ruang kita sembahyang. Ruang solat ialah jangan kita masuk. Jadi untuk dalam kes perempuan yang masih ada datang bulan, kita risau najis dari segi darah tadi tertumpah. Bila darah tertumpah, masalah lah. Darah tu bukan suatu benda yang mudah untuk hilang. Macamnya. Dan darah tu pun punca penyakit dan sebagainya kan. Jadi suatu yang berbahaya sebenarnya. Darah tu tadi. Sebab ialah rasionalnya di sia. Bagi siapa yang belum lagi masih apatah lagi lah yang memang tengah datang bulan tidak digalakkan untuk duduk dalam masjid ruang solat tadi. Kalau duduk kawasan masjid di luar masjid duduk dekat depan pintu sebelum masuk ruang solat, ia dibolehkan. Boleh faham? Jadi bagi kita dalam Islam ada bukan bermaksud tadi masuk pintu pagar masjid pun boleh datang bulan tadi nak. Mun lagi kita nak hantar bantuan, nak hantar kuih macam Kak Fika kita, alhamdulillah. Kak Fika kita tu berjual kuih muih apa semua ada hantar ke masjid juga kuih muih Jadi kalau kita datang bulan kita boleh pas dengan orang masjid. Datang dalam ruang masjid tadi tapi bukan masuk dulu dewan solat dalam keadaan kita masih dalam bulan tadi Boleh faham? Okey, faham. Okey. Boleh faham saudara Jafin? Alhamdulillah. Okey. Jadi ialah penting kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan yang lurus. Kadang-kala kita fikir yang kita belajar tadi dah betul lah. Sorry. Saudara Jafin sini tuju tak? Kami cuba mute mikrofon. Dari terus hilang. Okey. Alright. Jadi lah yang kita kena belajar tentang adab nak masuk masjid, nak pegang Al-Quran. Al-Quran dengan tafsir dua benda yang berbeza. Kalau kita pegang tafsir yang bahasa Melayu yang terjemahan saja, maka kita boleh pegang Al-Quran. Tapi Al-Quran dalam konteks perkataan yang asalnya, dalam bahasa Arab yang asalnya, kita menghormati sebaiknya dalam keadaan tiada hadas. Tiada hadas besar atau kecil. Kita dalam keadaan dah mandi wajib dan ambil wudu. Okey. Apa tu? Nur Syafina tanya. Okey, soalannya. Quran yang diterima dapatkah dipegang bila datang haid? Okey Tok, kami hanya guna apa yang orang lain pada. Ada orang banyak pada sebab dalam terjemahan Al-Quran nya lebih banyak lagi terjemahan daripada perkataan Al-Quran dibolehkan. Tapi Al-Quran yang sebenar yang dalam musyarah bahasa Arab tidak dibolehkan dari segi adab kita. Kita menghormati tu sebagai kata-kata Allah. Al-Quran tu bukannya kata-kata manusia. Kalau kata-kata manusia suka kita tikamlah buku Tapi tu kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan yang kita muliakan. Kitab suci yang sebetul-betulnya suci lah. Jadi bila mana
terjemahan tadi, kalau terjemahannya banyak lagi perkataan terjemahannya tadi. Yang ada kata, ada kat belakangnya lagi, ada glossary apa semua kan. Jadi perkataan terjemahannya tadi lebih banyak daripada Al-Quran diperbolehkan. Tapi itu ada perbezaan pandangan juga. Mungkin bagi setengah tahun macam kalau brosyur sendiri lah. Kalau brosyur selaginya ada Al-Quran, perkataan Al-Quran mendapat dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk. Tapi ya tadi, untuk orang yang datang haid, kita diperbolehkan dah. Datang haid diperbolehkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan lafaznya tadi dah. Kalau sekadar zikir dalam hati, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam seminggu kita datang bulan ya, diperbolehkan. Tapi kalau nak baca Al-Quran, ialah cuti lah orang madah. Cuti daripada beribadah. Macam tu. Tapi kita jangan jauh daripada zikir. Jangan jauh daripada zikir. Kalau nak baca terjemahan tadi, boleh baca terjemahan. Sebab kita nak sentiasa dekat dengan Allah. Sebab yang penting kita mula berjinak-jinak belajar bahasa Arab juga. Kalau bahasa Korea kita boleh belajar. Kami tu belajar bahasa Mandarin. Belajar bahasa Mandarin boleh. Kita kena belajar juga bahasa Arab. Apa yang Allah maksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena tahu apa yang maksudnya. Barulah kita datang khusyuk dalam sembahyang kita. Kalau kita sembahyang just sekadar burung tiung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si faham apa langsung maksud dengan sekadar burung tiung ajalah. Saya dah roh dalam bacaannya. Sebab bacaannya ke diri adalah satu pujian kita kepada Allah. Bacaannya ke diri adalah satu doa kita kepada Allah. Jadi bercerita tentang dalam Al-Fatihah tadi, kita ada satu ayat, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang sebenar, jalan yang lurus, yang sebenar. Sebab dunia tu bengkak-bengkok. Macam tadi tanyalah, hai tadi boleh ke si, atau sebelum tu pada boleh masuk masjid, ada ustazah boleh masjid, tapi kefahaman mungkin ustazah yang sampai tadi kawasan masjid, ruang solat kami yakinlah ruang solat memang semua kita digalakkan. Siapa yang datang bulan digalakkan, takut istilah tumpah darah, even pakai pad sekalipun memang ya nak. Siapa yang dapat jamin pad tadi bocor contohnya berlebihan dan sebagainya, kita sedar siapa yang dapat jamin? Saya yang dapat jamin. Jadi sebenarnya kita elakkan terus. Kalau boleh ruang solat no, ruang solat no kalau datang bulan. Kalau sekadar nak dengar majlis ilmu, boleh duduk di luar pintu kawasan masjid yang kawasannya tile dan sebagainya. Tapi kalau kawasan tile dan sebagainya pun digunakan untuk ruang solat, contohnya Masjid At-Taqwa, Masjid awal ruang solat pakai juga. Luar dewan pun pakai juga untuk sembahyang. Luar dewannya pun pakai juga untuk sembahyang. Untuk yang muslim, yang laki-laki lah. Yang laki-laki bila dah cukup dalam ruang solat, kita sembahyang juga di luar. Jadi siapa yang memang kita nanggar lantai dah di mop tu. Dah di mop. Tapi bila nama darah bukannya sekadar mop diperlukan. Ia perlu disanitize. Istilah sanitize lagi. Perlu disanitize untuk menjaminkannya betul-betul saya ada penyakit atau kotoran dan sebagainya. Jadi itulah orang madah kebijaksanaan yang ada dalam Islam. Supaya semakin kita belajar, macam Brosyah sendiri, kita belajar sains, semakin kita belajar, semakin kita kaji betapa benarnya Islam tu. Dan pelik bagi orang yang dah tahu kebenaran bahawa walaupun Tuhan kita nampak, tapi kita yakinnya ada. Orang mesti tahu bahawa boleh minta keluar daripada Islam dan mula menyembah benda yang sepatutnya dijadikan Tuhan. Sepatutnya dijadikan Tuhan. Jadi notoklah yang kita sedih lah dekat Miri tu utamanya. Banyak kita tahu yang Islam hanya atas nama saja. Okey, silakan tanya. Okey, nampaknya macam 11.30 juga kita habis tu. Okey. Apa soalannya, Syafina? Waalaikumsalam. Okey, macam kami mau tanya tadi, baca Quran boleh nak, tapi macam kami tengah datang bulan ni baca ayat kursi boleh bukan membaca dari Al-Quran, tapi diamalkanlah, dizikirkan sentiasa. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah Syafina, untuk makluman kita lah, ayatul kursi ayat daripada Suratul Baqarah ayat 256 surah Al-Quran. Bila mana ayat Al-Quran, ayat Al-Quran bahasa Arab lain ma ismuka, siapa nama kamu kan, ma ismuka tu ya bahasa Arab. Ya, saya ada masalah kita berbahasa Arab, tapi bila disebutkan Al-Quran,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, selain daripada Dia, ya Allah, yang berdiri sendiri, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri tanpa perlu apa-apa sandaran. Jadi bila dalam ayat Quran, sebolehnya jangan kita lafazkan dalam keadaan kita masih berhadas besar. Boleh faham? Boleh faham? Jadi kalau lagi berzikir, ya Allah, kan? La ilaha illallah. Ya bukan ayat Al-Quran, diperbolehkan. Diperbolehkan. Baca terjemahan, diperbolehkan. Ya Allah, tiada Tuhan selain Kau. Kalau ya sekadar baca terjemahan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam yang penting hati kita. Macam sebelum tidur kan kita baca sepatutnya pagi hari kan ataupun malam hari sebelum tidur kita baca ayat kursi dengan Qulhuwallah semua nak. Jadi bila datang bulannya macam asyik boleh dibacalah ya Ustaz maksudnya. Okey, macam dalam perlindungan keadaan kita macam malam lah. Faham kami maksud kita. Mungkin kami perlu rujuk balik lah. Soalan macam tu kami asyik berani je nak mengeluarkan hukum. Cuma bila kita guna hukum yang general atau mungkin kekurangan kami sedikit lah. Mungkin kita tanya soalan tu kepada Saudara Syahrul atau siapa-siapa ustaz atau yang lebih baik mufti kita lah, mufti negeri kita. Bila bab-bab macam tu. Dan mungkin memang dah ada jawapannya. Cuma Bro Syah sedikit tidak dapat nak jawab. Kelak kita tapi dalam doa bangun tidur kita ada doa bangun tidur alhamdulillahi ahyana ba'dama wa ilaihil nusyur. Ada doa bangun tidur yang bukan daripada Al-Quran bukan daripada diambil daripada Al-Quran tapi doa yang kita dalam bahasa Arab yang mana ada sunnah Nabi sunnahkan yang doa macam tu diperbolehkan. Doa makan contohnya. Doa makan bukan daripada Al-Quran Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Dan doa makan sebenarnya bukan daripada Nabi juga. Dia diajar oleh alim ulama kita, orang yang alim yang ajar kita untuk minta kebaikan dunia untuk minta keberkatan rezeki dan jauh daripada azab neraka. Dua benda tu lah diminta sebelum kita makan tadi Jadi doa tu tadi saya dah yang disunnahkan Nabi baca bismillah. Sebelum makan mesti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah paling pendek bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Makan. Itu yang disunahkan. Baca doa, kalau kita tambah dengan doa, ada so kita minta Allah makbulkan. Ya sebaiknya ya Allah berkatkan rezeki yang Kau kurniakan kepada kami dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Ya kita minta jauh. Mungkin kita si dapat syurga tapi kita minta bagaimana jauh lah. Tapi jadi ada dua kemungkinan je. Mesti dapat neraka memang dapat syurga lah. Saya ada pertengahan lah. Saya ada yang duduk tengah-tengah. Pegawai saya dah. Dalam Islam memang ada timbangannya akan terlebih. Kalau ada kes yang berlaku yang akan dipenilaikan. Mungkin kerana kebaikan orang tu maka diberatkan. Tuhan beratkan kepada kebaikan. Okay. Jadi itulah Islam. Jadi untuk bab baca ayatul kursi, baca ayat surah Al-Ikhlas, untuk kami akan semak semula kalau untuk bangun tidur dan sebagainya sebab dikira ayat Al-Quran juga dia ayat Al-Quran. Tapi yang kita tahu pegang Al-Quran dan baca Al-Quran daripada Al-Quran yang tadi diperbolehkan. Diperbolehkanlah. Tapi kalau baca daripada hafalan, adakah baca daripada hafalan tu diperbolehkan? Kelak kami datang balik kepada kita lah, Syafina boleh perkenalkan diri. Kami si berapa familiar. Kita masuk Islam lama dah kah? Macam dah lama je. Kami dah lama dah masuk Islam dah 20 tahun dah lah. Alhamdulillah. Subhanallah. Memang di Miri kah? Kami di Miri. Di airport situ rumah kami. Alhamdulillah. Contoh-contoh mu'alam kita. Okey. Kita pun bangsa Iban. Bapak mek Iban. Iban Cina, mak Iban Cina. Mak kan Melano. Iban Cina. Oh Melano. Okey. Pandai kelakar Melano je boleh. Laki mek Melayu lah. Yang Melano. Pandai. Semua pandai. Alhamdulillah. Kelebihan banyak bahasa. Boleh kelak insyaAllah. Jadi Syafina macam ialah kita perbetulkan kalau ada silap salah kita kelak. Sementara kita yakin sama ada kita tak boleh baca Al-Quran daripada hafalan tengah kita berhadap besar. Kelak kami cuba carilah, kita cari
tanya mufti. Kita tanya mufti. Kita Google lepas tu kalau ada mufti keluarkan fatwa pandangannya tentang untuk tadi boleh. Sebab dalam Islam semua je walaupun ayat tadi sebab dalam Al-Quran tu nya macam ringkas dan padat. Tapi kalau nak go detail, kita terpaksa go detail cari pada hadis, sunnah, contoh daripada Nabi. Contoh yang kita kena cari. Jadi kami dapat keluarkan hukum sebarangan. Tapi yang kita ketahui kalau tadi jangan kalau kita dalam keadaan bahadan besar, jangan duduk dalam masjid, jangan baca Al-Quran. Jangan pegang Al-Quran. Itu tadi walaupun Al-Quran pada zaman Nabi belum dibukukan kita kena tahu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi belum lagi buku. Waktu hidup beliau, waktu hidup baginda belum lagi dibukukan. Tapi kemudian sebab Sayyidina Umar nangga banyak orang yang hafal Al-Quran daripada awal sampai hujungnya meninggal dunia, mati dalam syahid dalam perang ya. Jadi diarahkan untuk start kumpul Al-Quran. Orang hafal-hafalan tadi siapa-siapa yang hafal Al-Quran kumpulkan dan cuba tuliskan. Dan alhamdulillah lepas dua lagi khalifah lepas Sayyidina Umar, Abu Bakar yang pertama, Umar, kemudian Uthman yang ketiga, yang ketiga tadi daripada Umar, Uthman diarahkan barulah dia jadi resam Uthmani yang kita nanggah hari tu. Si jauh daripada Nabi kepada sahabat yang pertama tadi. Buku tu dah mula dibukukan. Bukan kena Bible. Kalau Bible, Allah si pelihara. Ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah si pelihara. Disampaikan dalam bentuk lisan. Beratus-ratus tahun. Disampaikan dalam bentuk lisan. Lepas tu baru dibukukan. King James yang paling antara Bible yang tertua lah. Daripada manuskrip pun, manuskrip maksudnya yang paling awal pun 100 tahun kemudian yang ditulis tadi. 100 tahun kemudian lepas Nabi Isa baru ada tulisan. Jadi banyaknya tadi dari segi hafalan dan disampaikan dalam perkataan yang berbeza-beza. Sebabnya kita dengar Book of John lain cara ceritanya, The Book of Mark lain cara ceritanya, Book of lain cara cerita. Semua cara penceritaan yang berbeza-beza. Orang penulis pun berbeza-beza. Jadi untuk kita faham, untuk takdir Allah SWT. Supaya kita dengar hebatnya Al-Quran tu tadi, satu buku yang ada 6,236 ayat, 114 chapter atau surah, 114 chapter, sama daripada zaman Nabi Muhammad, bagaimananya disampaikan, sampai hari tu. Nya dia sampaikan bukan dalam bentuk buku sahaja, tapi dalam bentuk hafalan yang kami cerita, ada rantaian tadi. Okay? Bila ada hafal daripada Al-Quran, contoh bukunya, disemak lagi bacaan. Betulkah sebutan itu? Okay. Sebab ada satu buku pun kena Al-Quran. Jadi adab kita dengan Al-Quran perlulah tinggi juga. Untuklah kata-kata Tuhan. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Bagi yang lama tengah masuk Islam, kita kena tahu peringkat tu. Macam Brosyah kediri pun. Kita waktu biar baik. Pelentir pegang Al-Quran, saya ada wujud dan sebagainya. Mustahil saya ada pola. Memang ada pola. Kita istighfar. Dan jangan molah lagi hari tu. Jangan dipolah lagi hari tu. InsyaAllah. Okey. Jadi alright Jadi kalau macam ni kita ada 8 minit lagi. Suara Jeffrey di Berkenur. Berkenur kami faham di kawasan Pekan saja yang kuat lain. Kalau di kampung, di masjid, line 3G je. Ada line 4G ya. Okey. Jadi kerana Allah mungkin pemancarnya dekat Pekan. Jadi memang difahami lah. Okey. Jadi kita ada masa 8 minit lagi. Kalau ada soal jawab tentang adab, kita masuk kepada adab kita tadi. Ada adab yang nak ditanya. Kami pasti Ustaz Syarun sepatutnya berkongsi dengan kita pagi tu. Tapi wallahualam nasib pada kami dapat. Nasib pada kami dapat belum tadi. Okay. Jadi mungkin kan ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi kami pun sedia apa-apa slide. Jadi kita berbincang memperkenalkan tentang adab tu tadi. InsyaAllah adab. Adab tu kita akan lawat semula insyaAllah bulan depan. Sebulan sekali kita akan bercerita tentang adab. Selang seminggu mengikut Ustaz Syarul Madah, kita akan masuk tajuk akidah. Kemudian selang-seli dengan fiqh. Fiqh tu tadi adalah tentang tata cara, tentang contoh macam minggu dulu kita cerita solat, semalam kita cerita tentang ambil wuduk. Telah ada lagi lah tentang puasa, tentang nak membayar zakat dan sebagainya insyaAllah. Okay. Jadi ada soalan Cik? Ada soalan boleh type atau boleh buka mikrofon lah. Tanya soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. 我要问一个问题，我要知道kalau orang yang dekat dengan saya Islam, orang yang dekat kita lah, sekiranya meninggal lah,
dalam Islam macam kita boleh ikut hantar pergi kubur kah? Kau hantar pergi kubur? Macam Maksud kita, kita tahunya orang Islam. Macam contohlah, macam maksud kita tadi, okey, kami cuba. Sebab kami orang Islam lah. Macam orang yang dekatan kita yang meninggal lah. Macam yang bukan membuat kubur meninggal, hantar mayatnya lah maksudnya. Macam saya Islam boleh ikut, boleh pergi hantar kah? Okey, untuk adab ke kubur tadi, okey. Untuk adab ke kubur tadi, kebiasaannya yang ikut pergi kubur tu yang laki-laki lah atau keluarga terdekat lah. Kalau keluarga terdekat, bagi kita yang sekda hubungan dan sebagainya, tambah bagi perempuan, okey. Kalau bagi perempuan sik digalakkan, tapi sik dimaksudkan sik boleh. Sik digalakkan. Tambah lagi macam dalam kes COVID kita sik boleh ramai gila di kubur tadi. Takut saya dah penjarakan dan sebagainya kan, nak baca Yasin dan sebagainya di kubur, nak dengar talqin, sik macam dolok lah. Jadi sik digalakkan. Bagi perempuan sebenarnya sik digalakkan. Untuk laki-laki memang hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain, kita kena ikutnya sampai ke kubur. Adabnya tadi kita daripada rumah tadi kita tolong hantar sampai ke kubur. Jadi bagi yang laki-laki diperbolehkan. Tapi ingat tadi bila ada yang mana tadi datang bulan atau belum berhadas besar dan sebagainya, bila kita perlu baca Yasin, jadi dalam keadaan macam ni kena faham lah. Cik boleh baca, dia belum mandi lagi dan sebagainya. Jadi nak benda macam tu perlu diaturkan lah. Okey, boleh. Selamat datang Kak Faridah, dah mau habis dah 4 minit lagi. Oh, invited. Sorry. Kita invite. Maksud saya Ustaz orang yang dekatan kita lah. Orang yang dekat. Okay. Orang yang dekat dia diperbolehkan lah. Macam seperti keluarga, contohlah untuk papa mak sekiranya lah. Kan kita bukan Allah yang tentukan lah. Sekiranya macam saya sebagai Islam, boleh saya ikut ke pergi. Dia bukan masalah, dia cuma kerana penyakit yang meninggal lah sekiranya. Boleh. Tapi jangan sampai menyusahkan keluarga orang yang menguruskan jenazah lah. Kita boleh ikut tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya, adabnya lah, jangan menyusahkan. Boleh ya? Boleh ya? Jangan sampai menyusahkan orang keluarga, ahli keluarga tadi. Dah ada masalah, ditimpa ada kematian tadi nak. Jangan sampai kita menyusahkan tadi, tolong transport dan sebagainya, dan itulah kerisauan kami lebih kepada sialah. Jadi dari segi hukumnya perbolehkan, tapi sebaiknya laki-laki je lah. Laki-laki yang kerja-kerja untuk menggali kubur dan sebagainya. Si juga perempuan kita suruh gali kubur kan. Sampai tahap macam ni dan turun ke dalam yang lahat dan sebagainya. Tapi kalau mengiringi Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa soalan dia tadi, soalan daripada Pono, mungkin dia tanya, bolehkah kita orang Islam ikut ke kubur yang bukan Islam? Kalau jiran dia meninggal ke bukan Islam. Ya, saya rasa lah. Bukan Islam. Bukan Islam. Terima kasih. Mengiringan. Sebab kami dengar Islam. Yang bukan Islam. Kalau bukan Islam boleh. Tapi sama jugalah, adabnya masih sama. Kita kena jangan sampai menyusahkan keluarga yang ni tadi. Dan sebolehnya, sebab itulah tadi, kalau boleh yang laki-laki lah yang uruskan, bukan yang perempuan. Yang laki-laki yang uruskan. Kalau untuk mandi jenazah tu tadi, kalau Islam, kita perlu mandikan dulu kan. Kalau untuk urusan macam tu boleh kita bantu. Tapi sebenarnya yang utama sebenarnya adalah orang yang keluarga dia tadi. Kalau kita keluarga rapat, kita boleh tolong mandikan lah. Tapi kalau dalam kes bukan Islam, jangan sampai kita ikut upacara dia orang lah. Ada upacara dan sebagainya kan. Jangan kita ikut. Kalau sekadar datang hadirkan diri, support diperbolehkan insya-Allah. Jangan sampai nampak juga yang okey.
minta maaf, tak faham soalan. Ingatkan kita Islam tadi ikut orang sama keluarga Islam, jiran kita yang Islam semua dan sebagainya. Soalan tadi kalau keluarga kita yang belum Islam dan ini tadilah memang diperbolehkan. Cuma janganlah sampai jadi fitnah kepada fitnah kepada Islam ni sendiri. Bila mana kita fitnah pada Islam sendiri, kita tadi bertudung dan sebagainya, tiba-tiba ada juga sembahyangnya, bakar coloknya dan sebagainya lah. Jadi yang benda macam ni kalau dapat jangan diteruskan sebab semua benda itu ada tujuan walaupun kami yakin dan percaya kadang-kadang ada orang yang Cina tu tadi hanya ikut apa yang diajar tapi mesti faham pun kena mesti bakar colok tadi. Ada yang macam ya atau ditanya siapa yang kita sembah sebenarnya. Kadang-kadang pun siapa yang disembah pun perlu tanya dengan nenek atau maknya tadi ya. Sampai ada sahabat-sahabat Cina yang Buddha. Bila kita tanya sampai tahap just mengikut saja, sekadar mengikut saja. Jadi kita sebagai orang Islam, kita bukan sekadar ikut saja tapi kita betul-betul tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, kenapa kita lakukan. Itulah sebab sebetul-betulnya. Okey. Okey, sedekah Al-Fatihah. Okey, ada soalan situ daripada saudari Nur Syafina. Bolehkah kita sedekah Al-Fatihah? Sedekah Al-Fatihah untuk ibu bapa kita bila mereka tiada atau meninggal dunia. Okey. Pertama dan selamanya kita mungkin kena faham sikit perkara. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Allah nak tunjukkan kepada Islam, even lahir dalam Islam semestinya mati dalam Islam atau dalam hatinya tadi yakin bahawa Islam tu adalah cara hidup dan pegangan yang kita yang sebenar. Jadi Islam tu semua bergantung pada Allah SWT nak bagi hidayah. Jadi bila mana mak bapak kita diberi hidayah dalam hidupnya tadi. Sebagaimana bapa saudara Nabi bapa saudara Nabi yang sangat sayang Nabi, yang support Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya menyampaikan Islam, tapi sebelumnya meninggal dunia pun dia dapat nak bersyahadah, dia nak dapat mengaku kerana mungkin dia nak jaga hubungannya dengan keluarga-keluarga yang lain. Sebab dalam Mekah mungkin Mekah bukannya sesuatu yang menyertai semua keluarga-keluarga juga. Jadi dia salah satu seorang pembesar juga di Mekah masa kan. Jadi walaupun dia sayang, dia yakin bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi dan sebagainya, tapi dia dapat nak melafazkan syahadahnya jadi. Syahadahnya dapat dilafazkan, dia dapat tunjukkan kepada orang lain bahawa betul-betulnya dah sembah Tuhan yang satu dan yang ikut apa yang Nabi ajarkan, kan? Beriman kepada Nabi. Maka Allah sebut tegur Nabi, jangan minta Nabi kita ubah. Allah bagilah. Tapi bila jawab boleh sedekahkan Al-Fatihah atau kalau kita nak mendoakan mak bapak kita, paling kurang pun kita dapat kurangkan azab saja. Kurangkan azab daripada akibat tidak menyembah Allah SWT. Kita hanya dapat minta doa kurangkan dia saja. Selain daripada berdoa. Saya berdoa macam tadi sedekahkan pahala apa semua. Wallahualam. Bagi kami kita dapat nak minta masukkan keluarga kita masukkan dalam syurga. Ya memang dapat. Tapi kalau sekadar sebab ada satu hadis yang mana untuk kita lah, bila mana kita ada keluarga kita yang dah meninggal dunia, kita sedekahkan bacaan Yasin, kita sedekahkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah kan. Bacaan sebab kita baca Al-Fatihah, sebab kita baca itu sebab dia tadi meninggal kan, atau keluarga kita meninggal, atau kita mengingati je bila mana kita baca tadi kita dapat pahala sebab orangnya. Jadi itu adalah antara pahala-pahala yang mengalir. Pahala-pahala. Bila ada orang ingat kita dan yang buat kebaikan kerana kita masih dapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia dalam kubur tadi. Jadi untuk mereka yang belum Islam, untuk banyak macam ni pun kebaikan yang kumpul di dunia, dan ada orang yang membaca tadi Al-Quran atau mendekah Fatihah dan tu, tapi oleh karenanya syirik pada Allah, yang menduakan Allah SWT kan, yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, maka tu yang kita faham tidak akan dapat diampunkan. Untuk yang kita takut untuk diri kita sendiri lah. Na'udzubillah. Jadi untuk boleh atau boleh rasanya. Mungkin boleh kita ada. Tapi bukan untuk tadi pertanyaan kau ada. Bukan untuk mengubah
takdir, bukan mengenal takdir Allah. Bagi siapa yang tidak sempat melafazkan syahadah atau di seorang Muslim waktunya hidupnya, kita dapat ubah nasibnya di akhirat, walaupun mak bapak kita. Walaupun mak bapak kita. Sebaya sementara mak bapak kita masih hidup. Itu pesanan kami untuk semua para mu'alaf, saudara kita. Sementara mak bapak kita masih hidup, usahakanlah sampaikanlah Islam kepada sidaknya. Tunjukkan teladan yang baik. Jangan putus hubungan. Jangan putus hubungan dengan sidaknya. Okay? Jangan putus hubungan dengan sidaknya. Sampaikan Islam sampai kita dapat buka topik. Mak, bapak, mau sama-sama kita jadi orang Islam. Sampai tahap macam ni lah. Tapi jangan juga just nak sampaikan Islam, nak berdebat dengan mak bapak, tapi perangai kita tadi menunjukkan kita tadi ni akan terpanggil untuk terima Islam sebagai agama. Jadi bila sebab mak bapak tu hanya dapat tangga, andai kata kita bahagia dengan Islam, walaupun apa pun yang terjadi kepada kita tetap dalam Islam kan, kita sentiasa bagus dengan mak bapak kita walaupun setidaknya belum Islam dan sebagainya. Sialah Allah akan buka hati. Sebab masa dunia tu kita doakan dibukakan hati oleh Allah SWT. Bukakan hati oleh Allah SWT untuk untuk terima Islam. Ya, kita kena usahakan tinggalkan terjemahan ke, ada flyers ke, apa semua ke. Atau kita tunjukkan teladan yang baik. Teladan yang baik. Dan tapi jangan saya dah mengajak. Mungkin kita saya dah mengajak langsung, saya dah mengajak. Sebab kadang-kadang kami mungkin ramai mu'alaf situ nak orang yang lahir Islam sendiri. Berapa ramai yang mengajak orang lain untuk datang kepada Islam. Saudara Andrew, siapa ajak kita kepada Islam? Saya dah orang ajak kepada Islam. Kita macam kediri je. Atau Allah takdirkan ada mimpi dan sebagainya kan untuk datang kepada Islam. Tapi kita nak bagi kita Islam, kita kena usahakan untuk ajak tadi ajaknya berfikir tentang Tuhan. Untuk boleh belajar dengan Hidayah Center, kita ada konsep macam ni nak ajak orang fikir tentang Tuhan atau konsep asara fikir. Kita yakin bahawa Tuhan yang ada, yang pertama. Kedua, kita yakin bahawa Tuhan yang mesti satu, mesti lebih daripada dua. Lebih dua yang akan jadi konflik. Ada perang, God wars jadinya. God wars jadi perang antara Tuhan. Tok setuju dengan Tok. Jadi ada perang antara Tuhan. Memang ada agama yang cerita pasal peperangan antara Tuhan. Memang ada. Okay? Jadi kita dalam Islam sedar Tuhan mesti satu, mesti esa. Mesti tunggal. Okay? Tuhan mesti ada message yang nak disampaikan. Tuhan ciptakan kita mesti ada manual kan. Ada Al-Quran tu tadi, ada kitab-kitab suci. Kita yakin bahawa ada kebenaran dalam Injil atau dalam Bible hari tu. Semua sebab teks dalam bertukar, banyak yang bertukar. Tapi mesej-mesej ketuhanannya masih ada dalam Injil. Dan sebelumnya ada kitab Zabur, ada kitab Suhuf Ibrahim, Ibrahim dan sebagainya. Ada kitab-kitab suci sebelum tu. Kitab-kitab suci sebelum tu yang pernah disampaikan kepada kita. Cuma hari tu untuk semua manusia tinggallah penutup segala kitab Al-Quran tadi. Kita kena yakin, saya ada buku ke Al-Quran. Kita boleh cerita dengan mak bapak. Tunjukkan kita selalu baca Al-Quran, pandai baca mengaji dan sebagainya kan. Saya ada buku ke Al-Quran tu. Al-Quran. Jadi kita kena usahakan. Kemudian bahawa ada Rasul, ada Nabi yang dihantar, ada manusia yang terpilih yang mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Tunjukkan saya ada manusia ke Nabi Muhammad SAW. Tadi yang banyak gila. Dan terakhir, adanya hidup selepas mati. Bila kita dapat yakinkan 5 perkara tu, kita akan kita sembah kepada Tuhan yang sebenar. Ikut ajaran Nabi yang telah Nabi atau orang yang telah dihantar oleh Tuhan tadi. Jadi ada katanya dapat yakin 2 perkara tu syahadah tadi. Yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Tuhan sendiri, melainkan Allah. Dan kita meyakinkan bahawa Nabi Muhammad, ada Nabi yang telah dihantar kepada kita, melainkan Nabi Muhammad yang mengajar kita untuk kembali kepada Allah SWT, Tuhan tadi. Jadi itulah cara kita untuk membawa banyak cara lah sebenarnya, banyak cara. Kadang-kadang kita doakan kepada Allah SWT, kita didatangkan mimpi dan sebagainya, wallahualam. Untuk yang kita perlu usahakan. Boleh ya, Syafina? Jadi sama je soalan Syafina tu soalan-soalan yang sukar untuk kami jawab. Sebab kami pun bukannya seorang yang pakar, seorang yang alim, yang pandai nak jawab soalan kemusykilan contoh lah. Boleh baca ayatul kursi dan sebagainya. Kelak kami akan datang balik. Boleh kita sedahkan Al-Fatihah kepada keluarga yang belum lagi Islam dalam jangka masa hidupnya.
dan sebagainya kan. Jadi boleh atau tidak, pasti macam perkara yang baik sikan nasib boleh kan, mengikut akal kita lah. Tapi Islam tu bukannya ikut akal semata-mata. Kita kena ikut, ada Nabi melarang, ada Nabi Muhammad kita melarang, atau Nabi contohkan kepada kita. Okey, Syafina. Okey, Alhamdulillah. Jadi setakat ya, Tok dah lebih 9 minit. Okey, minta maaf atas kelebihan masa yang telah Tok. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kami sendiri. Kita sebagaimana biasa, kita kalau ada soalan dan sebagainya, boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, boleh tanya dalam grup Telegram. Dan kita cuba jawab lagi lah. Jadi soalan soalan Syafina tu kami akan dalam grup Telegram. Mungkin Ustaz Syarul boleh respon juga lah. Okay. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Jadi daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as. Inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah sampaikan ilmu yang kita dapat hari tu kepada kawan-kawan kita. Sekiralah nya baru masuk Islam atau nya dah lama Islam. Okey, sampaikanlah Islam tu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah.